Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya Amir Zahin dan ini berita AADK. Kita mula dengan perkembangan operasi Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Perkhidmatan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK tetap berjalan seperti biasa meskipun kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 atau total lockdown di seluruh negara. Antara perkhidmatan tersebut ialah pengoperasian Pusat Gerakan Hotline PGH AADK bagi tujuan aduan permasalahan isu dadah dan khidmat kaunseling dalam tempoh 24 jam setiap hari. Operasi di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik atau PUSPEN turut berjalan seperti biasa, namun ia hanya melibatkan klien dan kaki tangan agensi secara dalaman. Semua aktiviti di luar PUSPEN AADK termasuk lawatan keluarga, waris, orang awam, jabatan luar, pertubuhan bukan kerajaan atau NGO ditangguhkan dalam tempoh PKP 3.0. Turut ditangguhkan ialah program atau aktiviti klien di luar PUSPEN dan program pra-penempatan pekerjaan klien sebagai usaha mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Selain itu, AADK juga mengambil keputusan untuk menangguhkan program bersemuka klien dalam pengawasan bagi mengekan penularan jangkitan COVID-19. Bagaimanapun, program bersama klien dalam pengawasan itu dilaksanakan secara atas talian. Jumaat lalu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kerajaan memutuskan untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 atau total lockdown di seluruh negara selama 14 hari bermula 15 hingga 28 Jun depan. Beliau berkata perkara itu diputuskan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN mengenai pengurusan COVID-19 yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada 29 Mei lalu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan PKP 3.0 fasa pertama melibatkan penutupan penuh sektor sosial, ekonomi dan pelaksanaan bekerja dari rumah atau BDR secara penuh bagi sektor kerajaan di seluruh negara dalam tempoh 14 hari bermula 1 hingga 14 Jun 2021. Mendidik anak melalui hati akhirnya membawa erti. Itulah kejayaan seorang bekas penagih yang pernah menjadi klien Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK suatu ketika dahulu. Meskipun pernah tersungkur beberapa kali, selepas mengikuti sesi rawatan dan pemulihan bersama AADK, semangat dan tekad untuk terus berubah akhirnya membawa kejayaan. Ikuti kisah perubahan Muhammad Rashid Bani yang bukan sahaja merdeka daripada najis dadah sejak 21 tahun yang lalu, malah mampu membentuk keluarga yang bahagia dan harmoni. Mula terjebak dengan najis dadah sekitar tahun 1993 yang lalu. Selain menerima hukuman dimasukkan ke Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN, beliau juga pernah dimasukkan ke dalam penjara kerana terlibat dengan najis dadah. Pun begitu, tekad untuk berubah jelas ketika menerima sesi rawatan dan pemulihan, namun sesekali terjatuh selepas dibebaskan. Perkara itu berulang sehingga pada satu ketika beliau sendiri tekad untuk tinggalkan kisah hitam itu dengan menyerah diri secara sukarela di PUSPEN Sungai Besi. Akhirnya, selepas dibebaskan pada tahun 2000, kini beliau benar-benar pulih daripada najis dadah sepenuhnya. Pusat serenti yang pertama saya masuk ialah Pusat Serenti Tampit. Kemudian saya keluar, saya gagal. Saya keluar masuk penjara lah 2 kali. Lepas tu pada awal tahun 1998, saya menyerah diri di Persada Sungai Besi. Masa tu Persada Sungai Besi, Pusat Serenti Sungai Besi.
Tak tahu sekarang ni Puspen ke CNC saya tak tahu lah, CRC ke atau Puspen saya tak tahu sekarang ni. Pada tahun 1998. Lepas 98 habis sampai tahun 2000 saya keluar dibebaskan. Saya masuk 2 kali. Ada first generation saya keluar, saya gagal 2-3 bulan, lepas tu saya masuk balik. Kemudian masuk second generation. Saya tahun 2000 saya keluar, saya pengawasan dengan ADK Selangor 2 tahun. Itulah kalau sejarah dia lah. Sampai 2 tahun sehingga sekarang saya bebas daripada dadah lah. Sejak itu saya bebas daripada dadah lah. Itu pelibatan saya dengan ADK lah. Saya nak nyatakan bahawa nak mencapai kejayaan ini bukan perkara mudah lah. Perkara pertama, saya terpaksa betulkan diri saya sebab masa itu anak-anak saya kecil-kecil. Jadi saya terpaksa betulkan diri saya, kepuliaan saya. Kepuliaan saya banyak, bergantunglah saya banyak berserah kepada Allah SWT. Itu yang saya penting. Kedua adalah daripada ilmu yang IDK beri pada saya amalkan sepenuhnya lah apa yang saya pelajari. Tapi saya banyak cabaran sebenarnya saya hadapi. Sampai daripada cabaran ni membuatkan orang luar memberi kepercayaan kepada saya. Saya sabar. Kesabaran tu yang menjadikan satu awal cakap, satu motivasi untuk diri saya lah. Jadi nak cerita memang susah lah kan cabaran. Dalam masa cabaran dengan masyarakat tu yang penting. Apabila saya dah bersedia menghadapi masyarakat, barulah saya boleh bentuk keluarga saya. Saya bentuk keluarga saya di ke arah agama lah. Saya ajak anak-anak saya bersemayang apa je. Semayang, ikut kuliah agama. Saya sentiasa bagi motivasi dia lah. Itu di antara lah. Ini secara ringkas je lah kan. Keinginan kuat untuk berubah dan sentiasa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta menjadi rahsia utama kepulihan beliau sehingga hari ini. Selain itu, semangat dan sokongan keluarga juga antara menjadi pemangkin buat beliau untuk terus kekal pulih sepenuhnya. Kini, kisah kejayaan Muhammad Rashid bukan sahaja menerusi penghijrahan beliau daripada kisah hitam itu, malah kesinambungan itu berjaya melahirkan 2 orang anaknya yang cemerlang dalam pendidikan. Seorang anaknya kini berjaya memperolehi ijazah sarjana dalam bidang perbankan, manakala seorang lagi berjaya mendapat penganugerahan ijazah doktor kehormat atau PhD daripada Universiti Terkemuka Negara. Tarikh 26 Jun setiap tahun dipilih sebagai Hari Anti Dadah Antarabangsa yang datang bersama misi untuk menguatkan lagi semangat dan mengembling tenaga dalam mencapai matlamat bebas dadah dalam kalangan masyarakat antarabangsa. Hari Anti Dadah Antarabangsa 2021 dimeriahkan dengan tema Kongsi Fakta Dadah Selamatkan Nyawa. Tema ini selari dengan matlamat agensi berkaitan dalam berkongsi fakta tentang penyalahgunaan dadah bermula dari risiko kesihatan serta cara untuk menangani isu dadah sedunia kepada aspek pencegahan, rawatan dan pemulihan yang berdasarkan bukti kukuh. Sejajar dengan isu COVID-19 yang kian menular hari ini, amatlah penting bagi seluruh masyarakat antarabangsa untuk mengekalkan kesihatan yang baik serta saling mengingatkan antara satu sama lain untuk sentiasa melindungi diri termasuk dari penyalahgunaan dadah. Berita ADK berakhir di sini. Terus kekal berada di rumah, patuh SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah